Salam Malaysia Madani dan salam biru warna. Bersama kami Kumpulan 9 melaporkan berita tentang NGO Ciji. Ini adalah adik Kumpulan 9. Badan bukan kerajaan NGO merujuk kepada organisasi atau kumpulan yang beroperasi secara tidak campur tangan daripada kerajaan dan tidak berorientasikan keuntungan. NGO ditumpukan untuk memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan, menyelesaikan masalah komuniti dan menyokong kesejahteraan masyarakat. Yayasan Ciji adalah sebuah NGO yang diasaskan pada tahun 1966 di Hualien, Taiwan oleh Master Cheng Yen dengan misi memupuk balas kasihan dan membantu orang yang memerlukan. Ciji bermula dengan kumpulan kecil suri rumah yang menyimpan wang untuk membantu golongan miskin dan sekarang berkembang menjadi sebuah organisasi kemanusiaan global. Pada tahun 1993, Ciji telah meluaskan di Malaysia dengan usaha awalnya berfokus kepada program amal berskala kecil. Sehingga kini, Ciji di Malaysia telah berkembang menjadi organisasi yang bertenaga, menangani isu-isu seperti kemanusiaan, kemiskinan, pendidikan, kesihatan, dan pemeliharaan alam sekitar. Dengan berpegang kepada prinsip kemanusiaan sejagat, Ciji terus memberi impak positif kepada masyarakat di Malaysia tanpa mengira kaum melalui berbagai inisiatif. Saya akan membentangkan tentang fungsi dan peranan Ciji dari aspek kemanusiaan. Ciji ialah organisasi kemanusiaan antarabangsa yang diasaskan di Taiwan pada tahun 1966 oleh Master Cheng Yen. Pemegang pada nilai kasih sayang dan bantuan tanpa diskriminasi, Ciji memainkan peranan penting dalam membantu mangsa bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan tanah runtuh di seluruh dunia. Antara usaha mereka termasuk menyediakan bantuan asas, rawatan berubatan, perlindungan sementara, serta sokongan emosi dan rohani. Sebagai contoh, Ciji membantu mangsa gempa bumi di Hualien, Taiwan dengan wang tunai kecemasan, tempat perlindungan dan makanan. Seterusnya, mangsa banjir di Johor dengan keperluan asas, rawatan perubatan dan pembersihan pasca banjir. Selain itu, mangsa kebakaran yang berlaku disandarkan dengan bantuan keperluan harian dan sokongan moral, serta mangsa tanah runtuh di Kamadu dengan barangan asas, makanan dan motivasi. Melalui tindakan pantas dan penuh empati, Ciji terus menjadi simbol kemanusiaan sejagat yang memberikan harapan kepada mangsa untuk membina semula kehidupan. Kemiskinan terus menjadikan isu utama di peringkat global yang mencabarkan dimensi sosial, budaya dan ekonomi di Malaysia dan Singapura. Yayasan Buddha Ciji yang ditubuhkan di Taiwan pada tahun 1966 oleh Master Cheng Yen berperanan penting dalam mengatasi kemiskinan melalui pendekatan kesihatan masyarakat. Ciji dalam menjalankan berbagai projek bantuan, termasuklah bantuan makanan kepada lebih daripada 700,000 keluarga di lebih 50 buah negara. Selain itu, pembinaan rumah untuk lebih daripada 60,000 keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam dan memberikan rawatan perubatan kepada komuniti miskin dan dengan klinik-klinik percuma dan pasukan perubatan bergerak. Mereka juga menekankan pendidikan dengan menubuhkan lebih daripada 150 sekolah di seluruh dunia yang memberikan beasiswa kepada ribuan pelajar serta menyediakan peralatan pembelajaran seperti buku dan komputer. Sukarelawan mereka yang datang daripada berbagai latar belakang terlibat dalam semua aspek projek bantuan untuk memastikan bahawa setiap langkah yang diambil dengan penuh hormat dan kasih sayang. Walaupun menghadapi cabaran seperti kekurangan dana dan birokrasi, Ciji tetap komitmen untuk membawa perubahan. Program-program mereka yang telah membawa harapan kepada komuniti yang memerlukan. Berubah kita di mana penerimaan bantuan menjadikan pemberi bantuan mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat. Sekarang saya akan meneruskan tentang peranan Ciji dalam aspek pendidikan. So, bagi bahagian ini terdapat 5 peranan Ciji dalam aspek pendidikan, iaitu pertama, Ciji membina sekolah supaya anak-anak miskin juga mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai contohnya, Ciji bina Tadika Ta'ai di Kedah sejak 2001 dan ini adalah untuk kanak-kanak yang berumur
4 hingga 6 tahun dan mereka mengajak kanak-kanak tersebut tentang menjadi seorang yang baik, mengajar nilai-nilai moral, dan selain itu Suci juga membina sekolah antarabangsa Suci dan di KL, dan ini adalah untuk sekolah tadika dan hingga sekolah menengah. Kedua, Suci membantu kanak-kanak miskin dengan menyediakan beasiswa. Ini dapat kurangkan beban ibu bapa dan juga dapat membantu mereka menyertai aktiviti kurikulum. Sebagai contohnya, seorang kanak yang panggil Ganesh, dan dia amat suka dalam taekwondo. Tetapi ibu bapanya tidak mempunyai kewangan yang lebih untuk membagi dia menyertai kelas taekwondo. So, Suci membantu Ganesh untuk menyertai kelas taekwondo dan dia mendapatkan keputusan yang sangat cemerlang. Ketiga, Suci mengadakan ceramah di berbagai sekolah untuk mempromosikan kepentingan alam sekitar. Sebagai contohnya, Suci mengadakan ceramah yang bertajuk melindungi alam sekitar dan bumi di Sanagan Sabah, dan mereka menjalankan aktiviti yang gratis seperti menghasilkan bola daripada plastik, dan malamat ceramah ini adalah memupuk kesedaran pemeliharaan alam sekitar dari usia muda. Keempat ialah Suci memberi pendidikan kepada anak-anak OKU supaya mereka juga mempunyai peluang untuk belajar. Contohnya, Suci menubuhkan pusat pembelajaran alternatif ALC di Kota Kinabalu Sadakan, Rawang. Dan mereka menyediakan guru yang sangat profesional dan mempunyai pengetahuan untuk mengajar kanak-kanak OKU tersebut. Yang akhirnya, Suci menyediakan tempat untuk pelajar membaca buku dan mengulang kaji selepas sekolah. Contohnya di Kedah, Alostar terdapat sebuah seji yang mereka menyediakan kafe. Lepas tu kita semua boleh pergi ke sana untuk mengulang kaji. Mereka menyediakan tempat yang sangat selesa dan mempunyai aircon, mempunyai meja dan kerusi. So kita boleh mengulang kaji di sana. Di sana juga provide buku-buku, so kita boleh meminjamkan buku-buku tersebut untuk belajar. Secara kesimpulannya, Suci membantu dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan peka terhadap masyarakat serta alam sekitar. Usaha pendidikan Suci menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Seterusnya, saya akan menjelaskan peranan Suci Malaysia dalam aspek kesihatan di Malaysia. Antara peranan Suci Malaysia ialah penubuhan klinik perubatan percuma di Malaysia. Selain daripada menyediakan rawatan sakit, klinik perubatan percuma ini juga menawarkan pelbagai perkhidmatan percuma kepada golongan berpendapatan rendah dan golongan kurang upaya seperti perkhidmatan pemeriksaan kesihatan, perkhidmatan kaunseling dan lain-lain. Selain itu, respon terhadap krisis kesihatan juga merupakan salah satu peranan Suci Malaysia dalam sektor kesihatan di Malaysia. Semasa pandemik COVID-19 pada 2020, Suci Malaysia telah menubuhkan dana solidariti COVID-19 Malaysia untuk mendapatkan sumbangan untuk kegunaan pembelian bekalan dan peralatan perubatan kepada hospital yang memerlukannya. Selain itu, penubuhan Persatuan Perubatan Antarabangsa Suci iaitu TIMA juga merupakan sumbangan Suci kepada sektor kesihatan di Malaysia. TIMA memberikan sumbangan yang agak besar kepada sektor kesihatan di Malaysia. Selain daripada menyediakan kemudahan perubatan kepada orang awam yang sakit, TIMA juga aktif dalam memberikan bantuan perubatan di kawasan bencana.
Semasa banjir di Johor pada tahun 2023, Timah telah membinakan kawasan perubatan semasa di Batu Pahat, Johor bagi memberikan rawatan dan bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa banjir. Seterusnya, Timah juga memainkan peranan dalam menganjurkan program jangkauan perubatan kepada semua masyarakat tempatan bagi tujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kesihatan. Selain itu, penekanan dalam pendidikan kesihatan dan mempromosikan gaya hidup sihat juga merupakan peranan Seci Malaysia dalam meningkatkan tingkat kesihatan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada tahun 2023 di KL, Seci Malaysia telah melaksanakan satu persidangan yang bertajuk Penjagaan Kesihatan Melebihi Perubatan yang menumpu kepada kepentingan mengawal pemakanan dalam mengurus keadaan diabetes dan hipertensi. Melalui persidangan yang dianjur ini mampu meningkatkan tingkat kesihatan rakyat Malaysia dengan meningkatkan kualiti hidup dan pemakanan mereka. Akhir sekali, Seci Malaysia juga memainkan peranan dalam menyediakan fasiliti dan kumpulan sokongan kepada orang awam yang menghadapi penyakit kronik. Sebagai contoh, kepada pesakit kanser dan pesakit strok, Seci Malaysia telah menubuhkan kumpulan sokongan untuk kedua-dua pesakit pada tahun 2013. Peranan kumpulan sokongan ini adalah mengadakan perjumpaan bulanan dengan pesakit dan memberikan ceramah kepada orang awam untuk meluaskan pengetahuan mengenai penyakit serta memupuk minda yang positif dalam kalangan pesakit. Secara ringkasnya, Seci Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang sentiasa aktif dalam memberikan sumbangan, bantuan dan sokongan dalam sektor kesihatan. Ini bermaksud Seci Malaysia merupakan penyokong kepada usaha kerajaan Malaysia untuk memajukan sektor kesihatan demi meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup masyarakat di Malaysia. Yayasan Seci aktif dalam perlindungan alam sekitar di Malaysia sejak 1995. Ia menekankan kelestarian melalui pengulangan sisa, pemulihan sumber dan amalan mesra alam. Yayasan Seci telah menubuhkan 160 pusat kita semula dan lebih 980 pusat pengumpulan di seluruh Malaysia. Mengalahkan masyarakat menghasilkan sisa berdasarkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Barangan kita semula dijadikan produk baharu untuk menjana dana operasi Seci. Yayasan Seci bekerjasama dengan kerajaan, sekolah dan syarikat bagi memperluaskan inisiatif alam sekitar seperti program bersama SW Corp dan Food Bank untuk menguluskan sisa makanan serta mendidik masyarakat. Contohnya, University Sains Malaysia melawat Seci EPEC untuk meningkatkan kesedaran manakala sekolah di Melaka menjalankan program kita semula bersama pelajar. Untuk menyebarkan kesedaran, sukarelawan Seci menganjurkan ceramah dan kempen seperti Save the Earth, menyuruh penggunaan beg kain dan pengurangan plastik. Mereka juga mempromosikan vegetarian melalui kempen seperti generasi vegetarian dan pemakanan berletih untuk mengurangkan pemanasan global. Kesimpulannya, Seci sebagai sebuah NGO dan organisasi kemanusiaan telah memainkan peranan penting dalam politik pembangunan dan masyarakat. Seci telah berfungsi dalam bidang kemanusiaan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan alam sekitar. Seci membantu mengisi jurang dalam perkhidmatan sosial yang tidak dapat ditangani oleh kerajaan dan memberi bantuan kepada masyarakat untuk menghadapi cabaran kehidupan. Sekian, terima kasih.